Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini agenda Wani. Rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur dan pagi tadi Perdana Menteri sudah pun melaksanakan perasmian rangka tindakan My Digital ataupun ekonomi digital Malaysia, satu blueprint ataupun rangka tindakan yang komprehensif dan inklusif untuk melihat di mana kedudukan Malaysia berbanding negara-negara lain dalam merebut ataupun mentransformasikan ekonomi yang kita lalui sekarang kepada ekonomi digital sepenuhnya dan bagaimana ia boleh dicapai. Jadi perkara ini amat penting biarpun dokumen ataupun rangka tindakan ini amat tebal, banyak sekali terasi yang diberikan, tetapi kita ingin mendapatkan gist ataupun perkara-perkara yang penting perlu kita angkat dan kita canaikan supaya pemain, pemegang taruh faham dan dapat melaksanakan dengan rangka yang diberikan dan akhirnya kita melihat pelaksanaannya berlaku di depan mata kita dengan pantas. Jadi itulah sentiasa kita debatkan bagaimana blueprint yang cantik, roadmap yang bagus tetapi gagal dilakukan di bawah sana akibat daripada pelaksanaan yang tidak baik ataupun kerenah birokrasi seperti rangka kerja yang lama ataupun sebaliknya. Jadi bersama saya pada malam ini Saudara Reza Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Terato Tech dan juga SLURP. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam, Ji. Reza sudah pun melakukan analisa awal sebelum pelancaran pagi ini bersama rakan saya Rizal Zulkafli. Tetapi selepas pelancaran pada pagi tadi, apa yang Reza rasa, adakah yang dikemukakan semalam, beberapa perkara yang seringkali diangkat oleh teknopreneur kita termasuk Terato Tech berkaitan dengan kerenah birokrasi, berkaitan dengan pelaksanaan dengan pelan-pelan tindakan sebelum ini, adakah terjawab dengan apa yang dilakukan dalam rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang terbaru ini? Terjawab, Ji, terjawab. Terjawab dan tak tahu nak cakap apa. Sebab first of all, saya lihat muka surat 95, governance structure. Dan bila kita lihat governance structure tu, very complex. Dan private sector is on the third or fourth tier, yang mana atas sekali PM, Cabinet Minister, agensi pelaksana, kementerian, dan bawah sekali baru mereka yang on the ground lah, the private sector. So, I find that very convoluted, very kompleks. Apa yang Reza terkilan sangat dengan struktur yang begitu, orang kata pun fat, dengan pendekatan orang-orang yang sudah ada dalam sistem, yang sudah pun diberi peluang, tetapi tidak dibawa masuk muka-muka baru, pemain industri, bakat-bakat digital yang sudah pun bertaburan, begitu berjaya di dalam negara dan juga di luar negara. Kenapa itu tidak dibawa masuk dalam struktur? Adakah begitu sifatnya? Saya surprise lah, tapi kalau kita lihat inisiatif GovTech oleh kerajaan Singapura tahun lepas, dia lancarkan GovTech ni dengan membawa masuk 1,800 data scientist, jurulatera dan juga teknologis. So, dekat sini kita akan most likely repurpose balik vehicle lama, orang-orang lama, cuba diberi pakaian baru, tapi yang obes tu kalau tak kurus memang tetap buruk dengan baju yang baru. So itu saya punya conclusion lah kan. It will not change. So what needs to be changed here is please there has to be a structure di mana orang-orang baru boleh dibawa masuk dan orang baru mau kekal di dalam untuk menjayakan agenda transformasi 3 fasa ini. Okey, mungkin itu sebagai struktur asas, struktur besar framework kerajaan untuk mendigitalkan ekonomi negara Malaysia. Tetapi dalam perjalanan mungkin ada perubahan, mungkin ada flexibility yang mungkin akan membawa masuk apa bakat-bakat yang dikatakan oleh Reza sebentar tadi. Jadi bagaimana blueprint ini ataupun rangka tindakan ini akan boleh memberi confidence, keyakinan kepada pemain industri, kepada pihak swasta, kepada anggota awam dan juga rakyat. Bagi saya, the era of the government that knows best dah pas. Era tu dah lama lepas. So sekarang ni perlukan government yang lebih inklusif, yang mendengar feedback daripada ramai orang. So bagi saya, apa yang perlu initially, kalau tidak boleh dibawa masuk muka baru untuk menjayakan My Digital ni, kena perlu untuk bersedia untuk lebih telus. So ada dashboard, ada dashboard
apa update 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Fasa 1 cukup pendek, 2 tahun ya. Ya. So progress tu mungkin perlu monthly atau quarterly. So itu yang perlu ada, dan juga perlu ada frequent town hall, interaction dengan the industry, walaupun mungkin ada majlis tindakan ekonomi digital dan sebagainya, tetapi ianya mungkin tak inklusif, cuma hanya beberapa orang sahaja memberikan pandangan. So bagi saya perlu inklusif dan perlu lebih telus. Ramai orang kalau kita tanya di media sosial pun willing to give feedback, so why don't you want to listen to these people? Okey, pengalaman kita melalui pandemik hampir 14 bulan sekarang, dan ketika pandemik ini kita lihat pemain digital, startup, internet marketers dan juga programmer, data scientist begitu aktif yang mungkin selama ini berada di belakang tabir, tetapi pandemik lah mereka muncul dan kita tahu ramai yang begitu berjaya, ratusan malah ribuan. Saya rasa rakan-rakan Reza sendiri yang terlibat secara langsung sepanjang pandemik ini. Mengapa ini perlu juga kita angkat supaya dalam isu pandemik ini merupakan satu opportunity ataupun peluang, dan kita boleh rangkumkan dalam rangka kerja ataupun rangka tindakan ekonomi digital ini supaya kita tidak reinvent the wheel. Kita sudah ada multimedia super corridor 2 dekad lalu. Tetapi di mana Malaysia sekarang? Sekali lagi kita melancarkan roadmap ekonomi digital. Adakah kita akan melihat perkara yang sama? Seperti mana kita ketinggalan dengan Korea, dengan Taiwan, dengan Singapura? Betul, dengan kita lihat Malaysia, kita di belakang Singapura, kita juga jauh di belakang Singapura, di Indonesia jauh di belakang Vietnam sekarang. So, bagaimana, apa yang penting sini, kita di depan, tetapi pelaksanaan mungkin bermasalah. So bagi saya, apa yang diperlukan, kita perlukan cara macam mana you nak engage all these people kan, tapi mungkin tidak perlu cara-cara yang begitu superficial kan, panggil town hall, ambil selfie, jumpa, cerita kat Facebook. Benda tu semua dah lepas ya. Benda tu semua dah lepas. Kita semua nak result. Kita semua nak action and result. So bagi saya, kalau ada peluang untuk membawa mereka-mereka yang capable ni dalam struktur yang baru dengan compensation yang baru. Di Singapura, GovTech program tu membawa masuk orang-orang daripada industri teknologi dan pay them private sector rate. Ya. Bukannya dibawa masuk dalam pay scale yang lebih rendah kalau masuk ke dalam program GovTech tu. So ini sesuatu yang perlu. If you want the best people, you have to be willing to find what ticks them and bring them in kan. Because saya nampak ramai yang nak kasih pendapat, ramai yang ingin contribute, tetapi ramai yang decide untuk work outside the system because lebih pantas, lebih mudah dan tidak perlu pening kepala melayan birokrasi ni. So bagi saya itu cara yang baik sebenarnya. People who doesn't really depend on yang tidak perlu mengharap kita tidak mengharap dan lagi participant, memang model yang terbaik. Tetapi kalau model ni, idea-idea ini boleh diperkembangkan dan di-scalekan pada skala lebih besar, pada agensi yang boleh melaksanakannya ke seluruh negara, why not? Ya, kalau itu caranya, adakah kita perlu melihat kerjasama smart partnership ataupun apa juga istilahnya? Kita selalu gunakan jargon-jargon istilah yang hebat, tetapi sekali lagi pelaksanaannya agak sukar untuk kita lihat. Jadi bagaimana kolaborasi antara teknopreneur, saintis, syarikat swasta dan juga kerajaan ini boleh dijadikan satu penggembelengan yang baru, supaya kadang-kadang kita rasa semua kerajaan nak buat. Sebab tu kerajaan ada struktur, kerajaan nak baik orang tekno masuk ke dalam struktur kerajaan. Itu yang tak boleh berlaku kerana orang tekno dibayar tinggi oleh startup ataupun syarikat swasta, ataupun mereka jadi kapten syarikat sendiri, mereka sudah jadi jutawan. Tetapi apabila dimasuk dalam sektor awam, mereka jadi beku kerana birokrasinya tinggi, birokrasinya tebal. Sekali lagi, ia tidak kompetitif. Jadi, apa model yang terbaru? Apa idea yang fresh pada pandangan Reza? Bagi saya, dia need, as I said kan, we need a new structure kan. So you need to be able to a new structure yang boleh employ people from the industry to give them a competitive environment and then competitive remuneration. Itu sangat penting kan. Tetapi rasa perlu simplify kan. The structure right now looks very complex dan macam terlalu banyak benda yang kita nak buat. Saya rasa mungkin
setiap agensi atau pelaksana ni kan, atau pelaksanaan agensi monitor pelaksanaan being done by the appropriate private sector. Itu another option lah untuk membuatkan ini menjadi satu kejayaan. Saya rasa mungkin that's the right approach. Agensi buat enforcement, buat monitoring, pelaksanaan allow the private sector to do most of the heavy lifting lah. That's what we have done during the pandemic. Okey, Reza, berkaitan dengan untuk mempercepatkan digital blueprint ini ataupun tindakan ekonomi digital kita sentiasa nak mulakan suatu yang fresh, suatu idea besar, tetapi mungkin kita tidak melihat realiti di luar sana. Kita perlu ada satu ekosistem yang agak orang kata pun perlu dipercepatkan. Misalnya ketika pandemik ini, sekali lagi saya ambil contoh, ketika IKS bergelut untuk tidak boleh dibenarkan ataupun di-ban untuk melakukan perniagaan di premis. Mereka terpaksa go to digital, mereka terpaksa go online. Tetapi kita tidak ada orang yang akan turun ke bawah, berjumpa dengan IKS, berbual dengan IKS, orang-orang tua kita ataupun mereka yang tidak ada idea langsung. Dia bukan macam Reza dan rakan-rakan. Tetapi kita tidak inform mereka cara bertukar perniagaan mereka dengan cepat. Kita sentiasa bersidang, melakukan Zoom, conference dan sebagainya. Di bawah sana kita tidak dengar ada satu kumpulan anak muda yang diberikan allowance khas oleh pihak kerajaan untuk bagi tutorial secara langsung kepada majikan-majikan IKS dan juga microkredit, mikro perniagaan ini. Pandangan Reza? Betul, the heavy lifting has to be done by the private sector. So seperti contoh yang kita boleh lihat, banyak usahawan muda sekarang ni bangkit daripada cikgu-cikgu usahawan, internet marketer dan sebagainya, yang di mana mereka ni membayar untuk mendapatkan solusi, membayar untuk menyertai program dan mereka boleh berjaya. Ya. So government has to look at the model. Dia tak boleh control segala benda. They find a model that's cheaper and has worked outside there. Tetapi betul lah Haji, kita perlu cari solution yang inklusif. Kalau kita sembang untuk orang TTDI dan bangsa sahaja yang benefit cukup mudah kan. Tapi kalau kita nak mereka di Kuala Pilah, bagaimana kan? So memang tak nampak kurang kan nampak inisiatif tersebut. So something very simple. You just educate, kasih QR code, kasih electronic e-commerce punya store yang banyak percuma untuk orang-orang sekitar kampung, educate them. Ini yang penting. Tapi the last berapa lama ni, even kat Bandar Baru Bangi saya tak nampak sebarang usaha ke arah tu. Ini kat Bandar Baru Bangi, kalau Kuala Pilah apa lagi ya? Ya. Kalau di Singapura ketika pandemik inilah mereka mewujudkan satu skim khas kepada anak-anak muda yang baru keluar dari universiti ataupun politeknik yang tidak mendapat kerja lagi kerana isu pandemik COVID-19. Mereka dibawa khas, dikumpulkan dalam satu kumpulan yang besar, pergi ke food court ataupun di mana IKS berniaga dan sebagainya. Kita tahu di situlah pakcik, di situlah makcik, di situlah aso, uncle dan sebagainya. Mereka memang tidak ada kemahiran transaksi digital, mengangkat perniagaan mereka ke dalam online dan sebagainya. Mereka inilah yang digerakkan secara massa oleh pihak kerajaan dan mereka memang anak-anak muda yang begitu ada minat yang tinggi kepada transaksi dan juga dunia digital ini. Jadi sampai ke tahap itu mereka memikirkan, kita tidak mendengar perkara itu berlaku di Malaysia, Riza. Betul kan, betul. I think kita boleh lihatlah kan. Bila mana kita ceritakan awal tadi, polisi program GovTech mereka membawakan mereka yang terbaik dengan package yang kompetitif, dengan environment yang sesuai dengan jiwa-jiwa mereka yang terbaik ni. So idea-idea begini boleh dikeluarkan kan. So tapi kalau kita structure tu bagi saya sangat penting. Perlulah keluar dengan structure yang baru yang boleh membolehkan idea-idea yang baru. Berkaitan dengan tadbir urus ataupun governance, sekali lagi ini satu blueprint yang agak orang kata pun ambitious, besar, dan kita ingin menjadi antara negara pendahulu bagi ekonomi digital.
sekali lagi bagaimana ia perlu dipantau penuh dengan piawaian yang tinggi dan pelaksanaannya boleh dilihat secara telus oleh pihak rakyat supaya tidak ada ketirisan, tidak ada favoritism dalam memberikan kontrak-kontrak tertentu dalam memastikan kerajaan bergerak laju dalam mentransformasikan ekonomi digital, terutamanya untuk mentransformasikan public service itu. Jadi Reza berpengalaman seringkali mengangkat birokrasi dan bagaimana idea-idea hebat akhirnya diceplak ataupun diambil oleh orang lain yang tidak ada kena-mengena dan sebagainya. Dari sudut governance dalam hal ini, Reza. Bagi saya mudah kan, bagi saya you have this program 9 tahun untuk perlu dijayakan, keluarkan dashboard, ada frequent town hall dengan industri, benda ini boleh dibuat. Tapi jika kemahuan tu ada atau tidak sajalah kan. Dari aspek skill ataupun kemahiran digital, kita seolah-olah orang yang termasuk dalam pendidikan digital ataupun internet ataupun IT saja yang seolah-olah ini cream of the cream yang akan menjadi enabler ataupun jadi player ataupun pemegang taruh aktif dalam menjadikan Malaysia sebagai negara aktif ekonomi digital. Tetapi sebahagian besar anak-anak kita yang di sekolah rendah, di sekolah menengah dan memasuki tertiary education, inilah sepatutnya yang kita bagikan kemahiran daripada awal lagi. Dari pandangan Reza, Reza seringkali membawa idea ini kepada anak-anak muda di Bangi dan juga seluruh negara, belajar coding dan sebagainya. Jadi inikah time-nya ataupun masa yang paling sesuai? Mungkin kita sudah terlambat, tetapi bagaimana kita menjadikan ia satu ekosistem kemahiran digital bagi anak-anak kita sejak kita berikan mereka pra-sekolah lagi? Benda ni memang susah lah kita melahirkan graduan yang masuk darjah 1 tiap tahun ada 500,000 pelajar. So this is a challenge. Saya bukan pakar pendidikan, tapi sebagai moving forward, kita our most resource paling berharga yang kita ada ialah all this young talent. Dan bagaimana kita nak address isu-isu unemployment. So tapi kita juga melihat ekosistem tu perlu complete di mana kalau 500,000 graduan setiap tahun, 500,000 pelajar yang menduduki SPM setiap tahun ni, bagaimana kita nak avoid underemployment yang mana mereka mendapat kerja yang sesuai. Masalahnya sekarang, mungkin bila graduan universiti tu mungkinlah, saya tak tahu statistik, mungkin ada 100,000 orang. Tapi dari 100,000 ni berapa banyak sahaja yang boleh dapat kerja-kerja yang high knowledge workers ni kan, kerja-kerja berpengetahuan tinggi. Cuma berapa peratus sahaja. Sebab utama kerana ekosistem penyediaan pekerjaan, ekosistem syarikat tidak cukup. Kita mungkin boleh melahirkan banyak mereka yang kerja ride sharing dan sebagainya, unfortunately. Tetapi pekerjaan untuk mereka yang ingin bekerja dengan syarikat-syarikat berpengetahuan tinggi ni, knowledge economy ni, peluang tu tidak cukup banyak. So kita kena balance it out. Kita kena produce talent dan juga pada another angle, kita kena produce syarikat-syarikat yang boleh menyediakan ekosistem pekerjaan kepada talent-talent ini juga at the end of the day. Apa isu, apa halangan kepada syarikat untuk menyediakan lebih banyak position ataupun pekerjaan kepada anak-anak muda kita ni, Reza? Bagi saya, kan, let's say syarikat saya kecil lah. Saya ada 2 syarikat, bekerja dalam 100 lebih staff lah. Staff saya lebih 100 lebih orang. Dan bila dilihat permohonan untuk bekerja di syarikat saya, syarikat kecil, lebih kurang setahun mungkin kita dapat beribu resume juga dan kita hire mungkin less than 10. So kami sendiri sebagai employer tak mampu untuk menyediakan pekerjaan, tapi saya nak dapat jumpa dengan cukup banyak yang talented, yang hungry for the platform. Because saya rasa sebab saya berjaya ialah kerana saya diberikan platform yang betul daripada saya kerja pertama, daripada sekolah. So I was given that platform, so saya boleh flourish. Tapi kalau anak-anak muda yang bila graduate, dah 2-3 tahun graduate, masih kena ride sharing, tak ada peluang pekerjaan, so bagaimana mereka nak progress kan? So bagi saya, that is one of the challenge that government kena address lah. Bagaimana syarikat-syarikat ni boleh menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Dan peluang pekerjaan yang saya maksudkan, peluang pekerjaan yang tahan, berdaya tahan, bukan
kita boleh ambil sebagai trainee untuk 6 bulan, lepas tu mereka pun hilang arah kembali. So ini suatu benda yang sangat penting lah untuk kita address bagi saya. Wajarkah kita melihat rangka tindakan Mind Digital ataupun ekonomi digital ini hanya tertumpu kepada dari sudut roadmap semata-mata, ataupun sebenarnya kita ingin substance yang lebih banyak dikongsikan ataupun dilaksanakan oleh pihak kerajaan, dan akhirnya kita akan melihat sama ada quick wins ataupun long term wins dan mid term wins dan sebagainya, Reza? Ya, kita tak pernah kalah daripada dasar dan vision yang hebat. Tapi kalau kita berharap pada model yang lama untuk menyelesaikan masalah yang baru, kita pastinya tidak akan dapat result yang berbeza lah. Itu saja conclusion saya. Okey, terima kasih Saudara Reza Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Teratur Tech dan juga SLUB, dan terus berinteraksi dengan kami di Sarawak ini kerana kami mahukan suara-suara penggiat industri pemegang taruh yang benar-benar berada di landasan dan juga di industri untuk melihat kejayaan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ini. Terima kasih Reza sekali lagi, terus berusaha anak muda yang berjaya dalam bidang teknopreneur ataupun industri tekno. Dan itu saja agenda awal ni pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.